Hello, hi and welcome back to my YouTube channel. For those yang baru dalam channel ni, korang jangan lupa tekan button like and subscribe. And I just nak remind you guys macam biasa, kalau korang nak share story dengan I, korang just DM je I dekat Instagram. Link dekat description box dekat bawah. Okay guys, without wasting any time, let's roll the intro. So guys, untuk video kali ni, macam yang korang baca dekat title yang ada dekat bawah ni, berkaitan dengan bunyian. So kalau korang tengok video I yang sebelum-sebelum ni, memang I tak ada cerita pun pasal kisah-kisah bunyian. Tapi ada juga subscriber yang minta share lah kan, pasal kisah bunyian apa semua. So mana-mana yang dah lama sangat minta tu kan, minta maaf sangat, sekarang baru boleh share. Sebab sebelum nak cerita, kita kena tengok dulu cerita tu menarik ataupun tak. Takut kalau tak menarik, dia jadi macam bosan kan. Macam tu. Okay. So kisah ni dikongsikan oleh seorang budak perempuan yang kita bagi nama dia sebagai Mira. Okay. So kisah ni guys, sebenarnya berkaitan dengan moyang Mira ni. Okay. So moyang dia ni guys, agak-agak umur dia agak lama juga sebab dia boleh hidup sampai umur 150 tahun macam tu. Lama kan. Moyang dia ni, waktu moyang dia meninggal, waktu yang saudara-saudara apa semua lah kan, nak macam kuburkan dia dekat liang lahat, tiba-tiba diorang ni terbawa satu bau harum yang sangat-sangat wangi tau. So waktu tu macam tertanya-tanya lah kan, mana datang bau tu, sedangkan time tu diorang dekat kubur. And then tiba-tiba muncul seorang puteri. Tapi puteri ni dia pakai macam zaman-zaman dulu punya. Macam tu. And then tiba-tiba dia ada dekat situ, and dia cakap dekat diorang yang semua ada dekat situ ni, jangan kuburkan Puteri Inawati, which is moyang si Mira ni, nama dia Puteri Inawati, dekat sini. Dia kata dia nak bawa balik kakak dia tu untuk dikuburkan dekat alam dia orang, which is alam bunyian. Okay. So nama puteri yang datang tu, dia perkenalkan nama dia sebagai Puteri Kalsum guys. Waktu tu si Mira dengan semua saudara kat situ memang terkejut lah kan, tiba-tiba muncul orang daripada alam sebelah macam tu. And then Mira ni pun dia tanyalah dekat ayah dia. Dia kata, kenapa muka moyang tak ada nampak macam iras-iras bunyian macam tu kan? Sebenarnya guys, ayah Mira ni dia ada satu kelebihan di mana dia boleh tahu pasal makhluk-makhluk halus semua ni. Kiranya dia pandai berubat macam tu lah. So abah dia pun katalah dekat Mira, dia pun tak tahu kenapa. And then Puteri Kalsum ni yang datang dekat dia orang ni cakap, kenapa muka dia tak sama dengan Puteri Inawati tu. And then dia cakap sebabnya dia dengan Puteri Inawati ni kira macam sama ayah tapi lain mak. Mak Puteri Kalsum ni dia memang sepenuhnya orang bunyian, tapi mak Puteri Inawati ni dia manusia macam kita juga, macam orang biasa. Sebab tu lah muka dia tak banyak sangat kacuk-kacuk orang bunyian macam tu. Tapi I tak tahulah kan orang bunyian tu muka dia kacuk macam mana, sebab I pun tak pernah tengok orang bunyian. Waktu tu barulah si Mira ni faham, dengan yang semua kat situ lah faham lah kenapa yang moyang dia tu memang tak ada kacukan muka-muka ala-ala bunyian macam tu. Tiba-tiba je guys, daripada arah belakang diorang ni ada macam orang kata sekumpulan pengawal-pengawal diorang lah yang dah ambil dah kira macam Puteri Inawati ni untuk dibawa ke alam bunyian macam tu. And then Puteri Kalsum ni tiba-tiba dia macam tertarik tau dengan si Mira. Dia pandang je Mira dalam keadaan yang muka dia suka dengan Mira, macam tersenyum je kan. And then dia pun tanyalah dekat abah si Mira ni, ini anak tuan hamba ke? And then abah dia kata, ya memang anak dia. And then dia cakap nombor 2 ya. Lepas tu abah dia kata, betul lah tu, macam mana dia tahu, macam pelik kan dekat situ kan. And then dia senyum je pada Mira. And then tiba-tiba dia cakap dekat abah si Mira ni, boleh tak dia nak bawa balik Mira ni ke alam dia orang, dan dia janji dia akan gantikan Mira ni dengan harta dia yang ada dekat alam bunyian. Kiranya
harta dia tu banyak lah. Kalau Abah Mira ni, dia bagi Mira dekat si Puteri Kalsum ni, so Puteri Kalsum ni akan bagi harta dia yang dekat alam bunian tu kepada Abah si Mira ni. And then Abah si Mira ni, dia tolak dengan elok, secara elok dia tolak. Dia kata tak boleh, sebabnya darah ibu dia masih ada dekat darah si Mira. Kiranya moyang dia tu ada darah dekat ibu dia, dan ibu dia pula ada darah dekat Mira. Kiranya keturunan dia orang. Dia tak nak lah kan bagi anak dia dekat orang lain. Even dia orang ni kira ada berkait rapat juga. So tiba-tiba Puteri Kalsum ni dalam keadaan yang agak marah, dan time tu juga Mira ni dia pergi menyorok dekat belakang mak dia sebab dia takut Puteri Kalsum tu ambil dia. Yelah, biasalah alam bunian ni dia boleh buat macam-macam di luar jangkaan manusia kan. And then Puteri Kalsum ni dalam keadaan yang sangat-sangat marah, dia cakap dekat Abah si Mira ni, kalau tak nak bagi tak apa, nanti dia ambil dengan cara dia sendiri. And then time tu dengan sekelip mata dia terus hilang daripada tapak perkuburan tu. Waktu malam tu, diorang semua keluarga besar tu stay dekat rumah moyang diorang ni tau. Rumah moyang diorang ni besar, walaupun rumah kayu tapi dia bentuk macam T macam tu. Dekat dalam rumah tu ada 10 bilik, dan satu bilik boleh muat dalam 3 ke 6 orang macam tu. Kiranya adalah bilik tu yang kecil sikit, ada yang besar sikit boleh lah muat 6 orang kan. Waktu tu dekat ruang tamu, dekat belah kanan macam belah-belah perempuan yang akan tidur, dan dekat belah kiri pula sepupu lelaki akan tidur. Sebabnya ruang tamu tu boleh muat dalam 30 orang macam tu. Nampak kan besar kan rumah moyang dia. Sebab moyang dia ni buat rumah tu besar-besar sebab dia tahu cucu cicit dia memang ramai. Mira ni kata dia masih ingat lagi waktu malam tu, orang pukul 12.57 malam. Waktu tu dia tengok macam sepupu dia, lelaki perempuan semua dah nyenyak tidur. Kira macam dah ke alam mimpi macam tu lah. Tapi dia kata dia memang susah sangat nak tidur malam tu kan. Tiba-tiba dia terdengar dekat telinga dia macam ada orang panggil nama dia tau. Mira, macam tu. Dia kata sayu je panggilan tu. Dan semasa panggilan tu macam tengah panggil dia, time tu juga pintu utama rumah moyang dia ni krek bunyi. Macam buka slow-slow. Waktu tu Mira dia terbangun, dan bila dia bangun tu dia nampak betul-betul dekat depan pintu tu ada seorang perempuan yang sangat-sangat cantik pakai baju zaman-zaman dulu. Waktu tu Mira ni dia macam orang kata apa, tak sedar macam tu. Dia tengok je tu sampai dia pun nak ke arah pintu tu tau. Waktu dia nak ke arah pintu tu, dia dengar lagi macam orang tu yang perempuan cantik tu panggil nama dia dalam keadaan yang sayup-sayup, macam mengharapkan Mira ni datang dekat dia. Waktu Mira tu nak datang ke arah perempuan tu, tiba-tiba tangan Mira ni disentap tau macam tu. Rupa-rupanya yang tarik tangan Mira ni Abang Khairul, which is sepupu dia yang tua setahun je daripada Mira. And then Abang Khairul ni tanyalah dekat Mira ni, Mira nak pergi mana? Lepas tu Mira ni kata, tiba-tiba macam dia bukan dah kena, apa orang kata, tak sedar tadi kan, tiba dia macam tersedar macam tu. And then dia cakap, Mira nak tutup pintu tu, dia kata lain pun terbuka kan. Waktu tu Abang Khairul ni katalah, Mira kalau nak tipu pun agak-agak lah, macam lah abang ni tak kenal Mira kan, kita pun dah kenal daripada kecil lagi. Waktu tu Mira just terdiam je sebab dia macam akui lah apa yang Abang Khairul cakap tu. Lepas je daripada Mira ni tutup pintu, dia terus pergi dekat Toto ya, dia nak tidur lah. Waktu dia tengah baring dan dia menghadap ke arah dinding macam tu, dia rasa dekat belakang dia macam ada orang tau. Waktu tu dia macam toleh lah ke belakang, rupanya Abang Khairul tu. So diorang pun sama-sama lah pergi sandar dekat dinding rumah tu kan. Waktu tu diorang bersembang lah. Tiba-tiba guys, Abang Khairul ni tanya soalan yang pelik lah. Kiranya maybe tak pelik bagi kita, tapi dia rasa Abang Khairul ni tak pernah pun tanya dia soalan macam tu. Tiba-tiba Abang Khairul ni tanya, Mira, birthday Mira yang ke-15 dah sambut ke? Ini Mira ni macam terfikirlah, sejak bila Abang Khairul tanya birthday dia kan. Waktu tu Mira cakap lah belum. And then Mira ni dia terpandang pula ke arah adik lelaki dia yang dekat belah kiri tu, and dia perasan dekat sebelah adik lelaki dia tu Abang Khairul yang tengah tidur nyenyak guys. Waktu tu korang rasa siapa yang ada dekat sebelah Mira tu? Waktu tu juga guys, Mira tu terbau-bau macam bunga mawar yang sangat-sangat wangi lah, sama macam bau yang dekat kubur waktu nak
kebumikan moyang dia tu. Waktu tu juga dia terdengar yang puteri tu panggil nama dia dalam keadaan yang sayup tu, and then dia terus pingsan sebab dia takut sangat kan. Waktu tu bila dia tersedar je daripada pingsan dia perasan Puteri Kalsum dengan pengawal-pengawal dia tu ada dekat sekeliling dia orang. Dan tiba-tiba dia terdengar nama mak dia panggil dia, Angah, Angah. And then dia macam, mak, Angah kat mana ni kan? Sebab dia kan anak nombor 2, so panggil Angah lah. Okay. So waktu tu ayah dia ada baca macam surah-surah dekat dalam air, and then waktu tu jugalah mak dia suruhnya si Mira ni minum air tu. Waktu dia nak minum tu guys, dia rasa dekat kerongkong dia waktu air tu masuk rasa perik sangat waktu tu. And time tu juga bukan ada mak dengan ayah je dekat keliling dia, tapi ada macam sepupu dia, adik laki dia, abang Khairul pun ada time tu. Waktu tu mak dia tanyalah, Angah pergi mana semalam? And then dia cakap yang semalam dia terdengar ada orang panggil nama dia, sebab itulah dia ikut. And then time tu juga abang Khairul ni yang ada dekat situ macam terkejut. Semalam Abang Khairul tu terkejut sebab dia kata semalam kan. And then Abang Khairul ni buka lah cerita. So diorang satu family besar ni pun dengar lah. Abang Khairul cakap yang waktu yang kejadiannya malam si Mira ni hilang, dia nampak Mira ni tengah bercakap dengan seseorang. And then bangun dengan puteri tu sama-sama menuju ke arah pintu utama untuk keluar dan menghala ke arah hutan waktu tu. And then tentu Abang Khairul ni terus jerit satu rumah dan dia bagi tahu dekat macam mak dengan abah si Mira ni, yang Mira ni kena bawa dengan Puteri Bunian guys. Waktu tu waktu tu juga yang ayah Mira ni memang panik lah kan. Dia terus cari Mira ni sekeliling rumah moyang dia tu, memang tak jumpa. Waktu juga diorang satu family ni semua terjaga, semua risau dekat Mira ni. Sampailah ayah dia ni jumpa macam orang kampung dekat situ yang pandai benda-benda macam ni. Nama dia Pak Lamon, dan Pak Lamon ni dia memang dah pandai untuk berubah orang, tolong untuk berkomunikasi dengan alam sebelah macam tu. So abah dia pun minta lah tolong dengan Pak Lamon ni. Tu keesokan harinya tu Pak Lamon pun datang lah rumah dia orang untuk berkomunikasi dengan benda tu, untuk hantar balik si Mira ni. Okay. Waktu tu Pak Lamon ni minta segelas air, dan dia pun teruskanlah dia punya cara berubah untuk berkomunikasi tu lah kan. And then dia kata Puteri Kalsum tu datang dengan keadaan muka yang sangat-sangat marah, dan dia cakap dengan Pak Lamon ni yang Pak Lamon ni ganggu urusan family dia, sebab dia kata yang dia nak ambil tu keturunan dia juga. Kiranya macam tu lah. Lepas tu guys, Pak Lamon ni katalah dekat si Puteri Kalsum ni, tak apalah kita berunding secara elok kan. And lepas habis diorang berunding tu, dalam 5 minit macam tu, si Puteri Kalsum ni pun dia hantarlah balik si Mira ni sampailah dekat rumah. Tiba-tiba macam ada dekat depan Pak Lamon ni. Okay. Waktu tu juga diorang macam tetapkan syarat tau. Puteri Kalsum cakap dekat Pak Lamon, dia nak setiap bulan 3 kali dia nak melawat si Mira ni. Waktu tu juga Pak Lamon bagi tahu dekat Puteri Kalsum jangan pernah bawa Mira ke alam diorang. So macam tu lah cerita yang diceritakan oleh abah Mira ni kepada Mira, sebab waktu tu kan Mira dalam keadaan yang tak sedar macam tu. Korang nak tahu tak berapa lama si Mira ni hilang? 2 minggu guys dia hilang. Sedangkan dia rasa dia hilang sehari je dekat alam manusia, tapi dekat alam bunian dah berhari-hari macam tu. Selalu jugalah kita dengar pasal orang yang kena ambil dekat alam bunian ni, bila sampai dekat alam manusia rupanya dah berminggu-minggu, dah berbulan-bulan dia orang hilang. Kiranya alam kita dengan alam dia orang ni lain tau. Dia punya tarikh, kira bukan macam tarikh lah, dia punya jangka masa tu lain. Macam tu. So waktu tu juga guys, si Pak Lamon ni dia bagi tahu Mira dengan family-family lain ni setiap bulan 3 kali. Waktu tu tarikh 15, 20 dengan 25 memang Puteri Bunian tu akan datang untuk melawat Mira. Sebab itulah setiap kali tarikh 3 tarikh tu Mira rasa dia macam alam mimpi tau. Dia datang dekat taman, ada air terjun, macam korang tahu alam bunian cantik-cantik macam tu. Tapi tak tahulah, selalu kita dengar macam tu lah kan. Waktu tu kalau dihantar balik, mesti keadaan Mira tu macam ada lumpur, basah-basah macam tu. Tapi Mira tak tahulah benda ni dia hanya mimpi ke apa. Tapi benda tu memang akan hantar dia balik. Bukan macam dulu tu memang sampai 2 minggu tak hantar Mira macam tu. Waktu tu Mira kata memang benda tu macam, I rasa pun macam 50-50 jugalah. I tak sure lah kan. Korang pun boleh fikir sendirilah macam mana persepsi korang dekat cerita untuk kali ni. Tapi sebenarnya Mira kata macam terletak dekat korang lah nak percaya ke tak ke. Itu semua
korang punya pasal lah, macam tu lebih kurang kan. So sebenarnya dekat sini lah kan, untuk macam kita pendinding diri kita ni, kita kena banyakkan baca Quran, baca surah-surah lazim. Kira macam itu pendinding diri kita lah, daripada kita ni sampai dibawa ke alam lain, bukan alam kita sendiri. So tu dia lah kisah yang dikongsikan oleh Mira pasal moyang bunian dia yang dia nak share juga dengan korang. So guys, tu je lah video kita untuk kali ni. Mana-mana yang belum tekan button like and subscribe, korang boleh tekan sekarang. Dan jangan lupa juga tekan bell notification supaya korang tak terlepas dengan video-video yang akan datang. Stay tune on my next video. Bye.